Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan meneruskan bab 4 iaitu percukaian. Jadi anak-anak semua, cikgu dah bagi handout dalam kelas kamu, di dalam grup kelas masing-masing. Jadi hari ini kita akan bincangkan 3 soalan dahulu. Okey, diharap semua dah siap dengan jawapan dan kita akan lihat jawapan yang cikgu akan bincangkan ini, dan sekiranya ada salah, sila buat pemotolan lah. Okey, jadi minta semua bersedia dan kita lihat slide yang pertama. Okey, soalan yang pertama, Puan Ita memiliki banglo berkeluasan 5,000 kaki persegi. Anggaran nilai tahunan banglo itu ialah RM6,000. Okey, soalan dia, hitungkan jumlah cukai yang perlu dibayar oleh Puan Ita dengan mengambil kira kadar cukai pintu yang sebanyak 5%. Okey, ini berkaitan dengan cukai pintu. Yang kedua, cukai tanah yang perlu dibayar oleh Puan Ita jika kadar cukai tanah ialah pada kadar 4 sen bagi setiap kaki persegi. Dan soalan yang ketiga, Puan Ita telah menerima notis tuntutan cukai tanah dalam borang 6A kerana tidak membuat bayaran cukai tanahnya. Okey, apakah kesan sekiranya beliau gagal menjelaskan cukai dalam tempoh masa yang dinyatakan dalam notis tuntutan? Okey, so yang pertama ini kamu kena ingat dua perkara ni. Okey, jumlah cukai pintu itu sama dengan kadar cukai pintu darabkan dengan nilai tahunan. Okey, yang kedua, jumlah cukai tanah sama dengan kadar cukai tanah setiap unit keluasan darabkan dengan jumlah keluasan tanah. Okey. Jadi anak-anak semua, soalan yang pertama ini, bagaimana nak mengira cukai pintu itu, kamu kena tahu berapakah kadar cukai pintu. Kadar yang diberikan kepada kamu adalah sebanyak 5%. Okey. Dan nilai tahunan itu, berapa nilai tahunan? Nilai tahunannya adalah RM6,000. Jadi 5% darabkan dengan 6,000, maka kamu akan dapat RM300. Jadi yang perlu dibayar oleh Puan Ita ini adalah sebanyak RM300. Okey, selesai soalan pertama. Baik, soalan yang kedua, cukai tanah. Okey, so cukai tanah ni kamu kena tahu berapakah cukai yang dikenakan untuk unit keluasan, iaitu 4 sen. Dan jumlah keluasannya adalah 5,000 kaki persegi. Okey, jadi kaedahnya kamu kena darabkan 4 sen tersebut dengan 5,000 kaki persegi. Okey, jadi berapa banyak Puan Ita perlu bayar? Okey, sebanyak RM200. Selesai soalan yang kedua. Okey, soalan yang ketiga. Okey, so dia dah terima notis dan dia tidak atas sebab dia tak menjelaskan, dia tidak bayar dalam tempoh yang dinyatakan dalam notis tuntutan. Okey, maksudnya dia telah menerima borang ini. Okey, apakah tindakan yang akan dikenakan? Jadi ini nota yang ada dalam buku teks, maklumat yang ada dalam buku teks, maksud dia dah terima ni notis tuntutan. Jadi apa yang akan berlaku? Akan berlaku ini. Okey, so tanah dia boleh dirampas atau dilucut hak. Okey, so kesannya maka tanah Puan Ita boleh dirampas atau dilucut hak. Okey, so ingat dua perkara ni. Okey. Jadi kita teruskan untuk soalan yang seterusnya. Soalan 2. Okey. Jadual 2A menunjukkan kapasiti enjin 2 buah kereta milik Puan Nora, manakala 2B menunjukkan kadar cukai jalan milik persendirian di Semenanjung Malaysia. Maksudnya Puan Nora duduk di Semenanjung Malaysia. Okey. Jadi dua buah kereta Prodo Myvi dan juga Honda Civic. Kedua-duanya mempunyai sisi yang berlainan. Okey, kalau kamu tengok sisi Prodo Myvi 1329, Honda Civic 1799. Jadi yang di bawah ini adalah jadual jadual untuk kita buat bayaran, okey, bagi setiap sisi kenderaan yang dinyatakan di atas ni, iaitu Myvi dan Civic. Okey, so langkah yang pertama, bagaimanakah kita nak mengira cukai jalan yang perlu dibayar oleh Puan Nora untuk kedua-dua keretanya. So yang pertama Myvi. Myvi ni 1329 ni berada dalam lingkungan baris yang pertama ini. Okey. Dan kalau kamu lihat kadar asas dia RM70 sahaja dan tiada kadar progresif. Maksudnya jika 1200 cc yang pertama itu RM70, selebihnya itu tidak ada perlu bayar tambahan. Okey. Jadi kaedahnya program Myvi 1.3 cc ini bayaran yang dikenakan adalah RM70 sahaja. Okey. Tetapi berlainan pula dengan Honda Civic Puan Nora ni. Okey.
Jadi apa yang berlaku, dia kena ambil kira 1600 cc yang pertama. Okey. Jadi 1600 cc yang pertama ni dia kena bayar sebanyak RM200. Okey. Dan ada baki. Sebab apa ni nampak? Sekiranya ada melebihi 1600, okey, maka dia kena buat tambahan sikit bayaran. Okey. So baki kapasiti enjin dia adalah 1799 tolak dengan 1600, iaitu adalah 199 cc yang baki yang tertinggal. Jadi kena darat dengan 40 sen ni. Okey. So bila darat dengan 40 sen ini, maka dia kena ada tambahan sebanyak RM79.60. Okey. Jadi bayaran cukainya adalah kamu kena ambil lah RM200 ni ditambahkan dengan RM79.60 ini, maka dia perlu bayar sebanyak RM279.60. Okey. So jumlah bayaran yang dikenakan kena tambahlah Myvi tambahkan dengan Honda Civic, maka nilai yang perlu dibayar oleh Puan Nora adalah sebanyak RM349.60 sahaja. Okey. So saya minta kamu kalau dapat soalan sebegini, tulis begini. Kalau bolehlah, biarlah sistematik. Okey. Satu persatu kamu tunjukkan jalan pengiraan dan kamu nampak ada jalan yang lain yang ringkas. Okey. Ada beberapa part yang dia skip tetapi jawapannya samalah. Cuma saya minta bila kamu tahu keadaan cara kerja ni, lebih baik kamu tulis dengan detail macam ni. Alright, itu sahaja soalan nombor 2. Kita pergi soalan nombor 3. Okey. Puan Hadijah menyewa sebuah bilik hotel dengan kadar RMX semalam. Maksudnya kadar sewaan dia semalaman ataupun per malam adalah RMX. Okey. Diberi bahawa hotel itu mengenakan cukai perkhidmatan 6%. Okey, cukai dia dikenakan sebanyak 6%. Hitungkan nilai X jika Puan Hadijah menyewa bilik di hotel itu untuk 3 malam dan perlu membayar cukai perkhidmatan sebanyak RM63. Okey, so dia duduk selama 3 malam dan cukai yang dikenakan itu adalah RM63. Jadi bagaimana kita nak mendapatkan nilai bayaran kadar sewaan tersebut? Sedangkan kita tak tahu nilai berapakah semalaman. Okey, so kaedah dia, bayaran yang dikenakan, okey, sama dengan kadar sewaan dia, iaitu X. Berapa malam? Ada 3 malam. Okey. Cukai perkhidmatan yang dikenakan adalah 6%. Okey, bayaran yang dikeluarkan sebanyak 63. Okey, jadi kadarnya, okey, kalau kamu tulis balik jalan kiraan dia beginilah. Okey. Jadi 63 RMX daratkan 3 malam daratkan 6%. Okey. 2 ni adalah hasil darab. Bila pindah ke sebelah kiri, dia akan jadi bahagi. Okey. So, kaedahnya macam mana? 63 bahagikan dengan 6% darat dengan 3. So, yang ni kamu jangan risaulah. Okey, selesaikan dalam kurungan ni dulu. Kamu tulis 6/100 daratkan dengan 3. Okey, ambil kalkulator masing-masing. Okey, kamu tekan sekarang. 6 bagi dengan 100 daratkan dengan 3. Maka kamu akan dapat 0.18. So, kamu masukkan dalam ni. So, dia akan jadi 63 bahagi dengan 0.18. So, kamu tekan 63. Kamu bahagi dengan 0.18 ataupun tekan button answer. Okey, dia akan keluar sebanyak RM350. Okey. Jadi, harga semalam kadar sewaan itu adalah RM350. Okey. Maka sewaan bilik untuk satu malam adalah RM350 sahaja. Okey, jelas? Okey, kita tengok soalan yang seterusnya, soalan 3B. Okey. Encik Zaini dan keluarga menikmati makan malam di sebuah restoran makanan segera yang dikenakan cukai perkhidmatan sebanyak 6%. Beliau membeli 2 set ayam panggang yang berharga RM15, 2 set kambing panggang yang berharga RM25 dan 3 set spaghetti yang berharga RM12. So, hitungkan amount cukai perkhidmatan yang dibayar oleh Encik Zaini dan jumlah amount yang dibelanjakan untuk makan malam itu. Jadi anak-anak semua, cikgu biasanya suka buat dalam jadual, keluarkan maklumat-maklumat yang ada dalam soalan ini. Okey. So, kaedahnya cikgu buat dalam jadual, okey, makanan ayam panggang
Okey, RM15, ada 2 set, RM30. Okey, maksudnya kamu daratlah 2 darat dengan 15, jumlah yang dikeluarkan adalah RM30. Yang ni tanpa cukai Okey, tanpa cukai. Kambing panggang RM25 satu set dan dia ada beli 2 set, maka dia kena keluarkan sebanyak RM50. Okey, spaghetti RM12 satu set dan ada 3 set, maka RM36 yang dikeluarkan. Okey, jadi jumlah yang dikeluarkan kamu kena tambahlah 30 tambah 50 tambah dengan 36 adalah RM116. Okey, dan ada cukai ke atas bayaran yang dikenakan ini 6% ke atas RM116 ini adalah RM6.96. Okey, ini cukai yang dikenakan. Jadi bukannya dia kena bayar RM6.96 ni, dia kena tambahlah balik sebab ini dinamakan sebagai cukai. Jadi 116 tambahkan dengan RM6.96 ini, kamu akan dapat RM122.96. Alright. So ini adalah bayaran yang perlu dikenakan. Okey, baik. So sampai sini saja 3 soalan untuk cikgu bincangkan kepada kamu secepat yang mungkin, sepantas yang mungkin untuk menyimakkan data kamu. Jadi sila simak dengan jawapan masing-masing. Pastikan jika ada kesalahan sila buat pembetulan. Okey, jika rasa tak faham, boleh ulang balik video saya ini ataupun boleh PM saya. Okey, sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan bertemu kembali dengan soalan yang seterusnya dalam video yang seterusnya. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.